Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami iaitu daripada Aristotle Kuplambi ingin membincangkan mengenai punca-punca berlakunya kes buli yang dikaji dalam kajian kes buli murid tahun 6, 8 individu yang dipanggil polis. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Koh Jin Mei, yang kedua ialah Sharifah Nur Razliza, yang ketiga adalah Ayu Nazira, Anis Azwani dan juga Siti Sulaiha. Kajian kes yang kami bincangkan dalam kumpulan kami iaitu kes buli murid tahun 6, 8 individu yang dipanggil polis. Menurut Astro Awani yang diterbitkan pada tahun lepas iaitu pada Februari 16, 2019 yang menunjukkan 4 murid sebuah sekolah rendah di Jeluteh yang merupakan antara 8 individu yang dipanggil polis untuk memberi keterangan yang berhubung dengan kes bulian yang viral di media sosial. Menurut Kamus Dewan, buli ini dapat didefinisikan sebagai mempermainkan, mendera seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan keseronokan sama ada dalam bentuk perbuatan ataupun perkataan. Tapi secara amnya, buli atau pembulian ini bermaksud perbuatan yang berniat untuk menunjukkan kekuatan mereka kepada orang-orang tertentu yang dilihat lemah berbanding dengan si pelaku yang kuat dengan mengasari atau mendera mangsa tersebut. Secara tidak langsung ni, mangsa tersebut dilemahkan sehingga dipaksa mematuhi atau memberikan layanan yang baik kepada pelaku yang membuli mangsa tersebut. Dan ada juga maksud lain yang menyatakan bahawa buli ini merujuk kepada tingkah laku agresif sama ada dalam bentuk fizikal atau psikologikal yang dilakukan secara berulang kali ke atas mangsa dan ianya bertujuan untuk mendatangkan perasaan yang tidak selesa, aman, tenteram dan harmoni. Ini adalah falsafah tajuk kajian iaitu yang terdiri daripada falsafah Jerry, falsafah metafizik dan falsafah teoretikal. Falsafah Jerry ini terdiri daripada jasmani, emosi, rohani dan intelek. Apa itu jasmani? Jasmani ini melibatkan aktiviti pergerakan tubuh badan dan fizikal dan untuk melahirkan pelajar yang aktif dalam sukan dan akademik, perkembangan bakat dan kemahiran bersosial, dan kemajarian murid ini bermula daripada pelajaran aktif supaya mereka terhindar daripada melakukan perkara-perkara yang negatif seperti buli. Emosi pula, perkataan emosi ni ia berasal daripada perkataan Latin iaitu emover yang membawa maksud bergerak, kegembiraan dan kegusaran. Oleh itu, emosi ini merupakan satu ciri jiwa manusia yang mempamerkan perasaan-perasaan yang berpunca daripada psikologi dan tingkah laku seseorang dan ketidakseimbangan perkembangan emosi dan rohani ini dapat membawa kepada terjadinya kes buli. Rohani ini merupakan pembentukan dan pembinaan watak dan kejatidirian manusia yang selari dengan agama, adat dan sosial budaya di Malaysia. Ia juga diselitkan dalam FPK supaya individu ini percaya kepada Tuhan, berakhlak mulia dan berpegang teguh dengan amalan yang baik. Pelajar yang berpegang dengan falsafah kerohanian iaitu berpegang teguh kepada ajaran agama juga dapat menghindarkan diri mereka daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik seperti membuli, sebab semua agama ini mengajar kebaikan dan tidak mengajar kepada keburukan. Intelek pula bermaksud kepada pembentukan dan pembinaan watak dan kejatidirian manusia. Ia juga diselari dengan agama, adat dan sosial budaya yang berlaku di Malaysia dan diselitkan dalam FPK supaya individu tersebut percaya kepada Tuhan, berakhlak mulia dan berpegang teguh dengan amalan yang baik. Dan inisiatifnya, Malaysia juga memperkenalkan kepada mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral. Falsafah metafizik.
Falsafah metafizik ini membincangkan masalah buli yang merupakan masalah sosial yang umum yang berlaku pada zaman sekarang. Masalah buli ini mengancam keamanan global sebab di mana setiap negara ini menghadapi masalah buli. Sebagai contohnya, Jepun, perbuatan membuli pelajar yang di sekolah dipanggil sebagai ijime, dan klimaks yang dilakukan oleh masa buli apabila mereka tidak dapat menahan penyiasatan buli adalah dengan membunuh diri. So, kes bunuh diri ni akibat buli juga dilaporkan di Korea Selatan, Kanada, Norway, England, Hong Kong dan Amerika Syarikat. Falsafah teoretikal pula. Falsafah teoretikal ni mengkaji solusi terhadap kes buli, penerapan didikan agama dan nilai murni, mengenal pasti langkah mengawal emosi pelajar, dan konsep insan dan falsafah sejahtera. Okey, seterusnya kita masuk kepada punca pertama berlakunya kes buli, iaitu kurangnya penghayatan agama. Seperti mana yang kita tahu, apabila kurangnya penghayatan agama, remaja akan mudah dipengaruhi dengan perkara-perkara negatif. Contohnya seperti kes buli ini, kerana mereka tidak dapat membezakan yang mana buruk atau yang mana baik. Punca yang seterusnya adalah kelonggaran dalam institusi kekeluargaan itu sendiri yang wujud disebabkan tiada persefahaman antara suami dan isteri ataupun ibu dan bapa. Hal ini akan mengakibatkan perkembangan anak-anak dan perkembangan personaliti anak-anak akan sedikit terganggu. Hal ini akan menyebabkan mereka akan cenderung untuk melakukan aktiviti buli. Punca yang seterusnya adalah pengaruh daripada media massa yang disalahgunakan untuk perkara negatif yang berunsurkan keganasan. Perkara ini akan mengakibatkan remaja akan mengaplikasikan perbuatan tersebut dalam kehidupan seharian. Maka terjadilah perbuatan yang tidak sepatutnya, iaitu kes buli. Dan perkara ini adalah untuk mendapat perhatian daripada orang ramai. Punca yang seterusnya adalah pengaruh daripada rakan sebaya. Apabila remaja tersalah memilih rakan, mereka akan lebih mudah terpengaruh dengan perkara negatif seperti kes buli ini. Sikap ego remaja yang tidak mahu kalah setelah dicabar mengakibatkan mereka melepaskan tekanan dengan melakukan kes buli tersebut. Punca yang terakhir adalah kelonggaran disiplin di sekolah. Pihak sekolah yang kurang peka dan kurang mengambil berat terhadap hal ehwal pelajar akan menyebabkan kurangnya pengawasan dan kawalan disiplin di sekolah, dan perkara ini akan memberi peluang kepada murid untuk melakukan gejala sosial yang buruk seperti kes buli ini. Kita masuk kepada kesan buli, iaitu yang pertama terhadap individu. Buli akan menjejaskan masa depan kepada mangsa buli dan pembuli itu sendiri, dan juga akan memberi impak terhadap prestasi pelajaran terhadap mangsa buli dan pembuli. Dan perkara ini juga akan menjejaskan emosi mangsa buli dan menyebabkan mereka lebih cenderung untuk melakukan perkara yang sama terhadap orang lain pada masa hadapan. Yang kedua adalah terhadap masyarakat. Buli akan mengancam keamanan sosial dalam kalangan masyarakat dan juga akan mewujudkan masyarakat yang saling tidak bekerjasama dan saling berpecah belah. Yang ketiga adalah terhadap negara. Buli akan menjejaskan imej negara kerana pelabur luar tidak akan mempercayai untuk membuat pelaburan di negara kita. Di samping sektor pelancongan juga akan terjejas. Seterusnya kita masuk kepada langkah-langkah untuk mengatasi gejala buli. Yang pertama daripada pihak ibu bapa. Pertama, ibu bapa haruslah menerapkan nilai agama dan moral kepada anak-anak sejak mereka kecil lagi. Kedua, ibu bapa haruslah menumpukan sepenuh perhatian dan kasih sayang yang secukupnya terhadap anak-anak. Yang ketiga, ibu bapa haruslah menggunakan pendekatan yang segar dan efektif dalam mendidik anak-anak. Pihak sekolah, pertama, memberi penekanan terhadap subjek pendidikan Islam dan juga pendidikan moral. Yang kedua, menganjurkan aktiviti kokurikulum yang melibatkan semua pelajar sekolah berkaitan dengan disiplin. Yang ketiga, memberi khidmat kaunseling terhadap pelajar yang bermasalah. Dan yang terakhir adalah bekerjasama dengan ibu bapa dalam menangani disiplin pelajar. Pihak kerajaan. Yang pertama, pihak kerajaan hendaklah menyekat perkara-perkara yang berkaitan dengan unsur keganasan daripada masuk ke dalam media massa negara. Yang kedua, menganjurkan kempen-kempen kesedaran terhadap rakyat mengenai bahayanya gejala buli. Dan yang ketiga, pihak kerajaan hendaklah menguatkuasakan undang-undang terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan remaja dengan lebih tegas. Baiklah, kesimpulan daripada keseluruhan kajian kes kami adalah kewujudan falsafah sangat penting bagi mengatasi masalah kes buli ini. Maka marilah kita bersama-sama mengawal dan mengurangkan kes buli yang berlaku demi keamanan bersama dan keamanan global. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.